Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma nasina wa Malam ni kita pakai nota baru dan kita akan bincangkan tentang usul yang ke-14. Usul yang ke-14. Nampaknya usul yang ke-14 ni panjang kalah. Tak habis lagi ni. Dia insya-Allah kita akan masuk nota yang ke-7 juga bincang pasal hak ni. Tetapi mungkin separuh daripadanya lah bincang pasal usul ni dalam nota yang ke-7. Jadi di sini tak habis lagi. Dan insya-Allah dalam nota ni agak berat sikit lah, kering sikit, kata kering sikit, tidak basah, sebab dia berkait dengan kaedah, asas-asas kaedah berkaitan dengan usul yang ke-14 ni. Adapun maksud dia hak sebenar, itu insya-Allah akan kita dapat dalam nota yang ke-7. Jadi nota yang ke-6 ni lebih banyak tertumpu kepada perbincangan tentang kaedah dia. Kaedah orang panggil sumpah atau qasam di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Quran? Pula tu sebabnya ia bersumpah dengan makhluk dia, macam-macam makhluknya, binatang pun ada juga. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya, sedangkan Nabi SAW larang kita bersumpah dengan makhluk. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tapi dalam Quran begitu banyak sekali. Memang ada Allah SWT bersumpah dengan nama dia tu, tapi lebih banyak tidak dengan nama dia. Kenapa begitu? Dan apa maksud yang tersirat di sebalik sumpah Allah di dalam Al-Quran itu? Itulah yang kita nak bincangkan. Jadi terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada kesimpulan dia, pengajaran dia, kena tahu dulu istilah-istilah tu. Jadi istilah-istilah itu mungkin kepada yang tidak ada asas bahasa Arab susah sikit. Sebenarnya tak ada susah mana, tak ada susah mana. Kalau sudah ada asas bahasa Arab tu, dia masalah istilah lah, kita tak biasa. Jadi mungkin jadi bercelaru sikit. Tapi kalau kita ikuti daripada awal ni, insya-Allah akan nampaklah sedikit sebanyak. Baiklah. Usul yang ke-14, mengetahui kesinambungan di antara dalil dan madlul pada sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Jadi kaitan, munasabah di antara dalil dan madlul. Tak apa, kita baca dulu. Usul ke-14 ialah berusaha memahami maksud segala sumpah Allah di dalam Al-Quran. Ia mustahak sekali difahami dengan sebaik-baiknya. Apa yang sangat perlu dipastikan ialah memahami perkaitan di antara dalil dan madlulnya, atau dengan kata lain, perkaitan di antara muqsam bihi dan muqsam alaihinya. Sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah dalil-dalil yang tersendiri. Antara tokoh ulama yang telah menulis secara khusus tentang topik sumpah Allah di dalam Al-Quran ialah Al-Imam Ibnul Qayyim Hamiduddin atau Abdul Hamid Al-Farahi dan Ahmad Kamal Al-Mahdi. Buku Ibnul Qayyim bernama At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Buku Al-Farahi bernama Al-Im'an fi Aqsamil Quran.
Dan buku Ahmad Kamal Al-Mahdi pula bernama Ayatul Qasam Minal Quranil Karim. Ini mereka ni ada tulis buku khusus. Boleh tengok juga situ. Kepada hak boleh bahasa Arab tu, boleh bacalah, carilah kitab tu. Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 200 lebih sumpah. Hampir 100 daripadanya dengan jelas menggunakan perkataan sumpah. Termasuklah di dalamnya sumpah Allah, sumpah para nabi dan rasul, juga sumpah orang-orang lain selain Allah dan rasul-rasulnya. Jadi itu bendanya kita kena tahu. Sebab banyak sangat Allah SWT ni bersumpah dalam Quran. Apa maksud dia? Dan apa maksud sumpah itu? Terutamanya kalau kita tengok dia bersumpah dengan makhluk-makhluk, dengan kejadian-kejadian dia, siang malam, waktu tu waktu ni, dengan binatang-binatang, dia bersumpah tu. Jadi pada hakikatnya salah satu makna besar sumpah dia, kita akan sebut nanti akan datang di sini, tak masuk lagi tentang dia ada beberapa perkara kita nak bincang berhubung dengan sumpah ni. Satu, adatul qasam, ada sebut di sini. Mana? Ni pada muka surat 84. Jadi apa 84, 83 selalu tu kira sambung dengan nota sebelum ni lah. Muka surat tu kira bersambung dengan nota hak sebelum ni. Jadi muka surat 84 tu cuba tengok 6 perkara yang mesti diketahui dalam bab sumpah. Bila kita berhadapan dengan sumpah Allah di dalam Quran, kena tahu 6 perkara. Hak ni mesti kena tahu. Pertama, adatul qasam, iaitu perkataan yang digunakan khusus untuk menunjukkan arti sumpah. Perkataan yang digunakan khusus untuk menunjukkan arti sumpah. Kalau kita kata kat bahasa kita kat demi, demi begini begitu. Yang kedua, muqsam bihi, iaitu perkataan yang digunakan buat bersumpah. Perkataan apa yang Allah guna untuk buat bersumpah tu? Wal asri, perkataan masa misalnya. Jadi masa tu muqsam bihi, orang panggil. Yang ketiga, muqsam alaihi, iaitu perkara yang diangkat sumpah kerananya. Allah bersumpah tu sebab apa? Apa dia bersumpah? Untuk apa? Kerana apa dia bersumpah? Itu orang panggil muqsam alaihi. Yang keempat, gharadul qasam, tujuan sumpah. Tujuan sumpah. Yang dia bersumpah tu apa tujuan? Yang kelima, kesinambungan dan kesesuaian di antara perkataan yang digunakan buat bersumpah dan perkara yang diangkat sumpah kerananya. Yang ininya kalau dalam bahasa Arabnya disebut al-munasabah bainal muqsam bihi wal muqsam alaih. Kesinambungan, kesesuaian di antara muqsam bihi, benda yang Allah SWT guna buat bersumpah tu, dengan hak dia bersumpah kerananya. Hak dia bersumpah kerananya. Itu nanti kita akan bincang lah, hak tu akan datang. Cuma sepintas lalu dulu. Yang keenam, keadaan-keadaan orang yang dikhitab, yang ni dihadap cakap dengan ayat sumpah. Orang lagu mana hak Tuhan hadapkan sumpah kepada dia? Orang hak lagu mana, latar belakang dia, kita kena tahu. Untuk apa? Siapa yang dia tujukan? Kita ada kena mengena kau orang kafir kau siapa? Hak tu kita kena tahu. Apa bezanya kalau kepada orang Islam, kepada orang kafir, kepada makhluk lain misalnya, jin ke? Apa bezanya dengan kalau dia bersumpah untuk manusia? Jadi hak tu kena tahu siapa dia yang dia tuju. Dalam sumpah dia tu siapa dia hak dia tuju. Itu 6 perkara. 6 perkara ni daripada apa ni baru kita 3 baru sini, baru 3 muqsam alaih.
Baru sini. Jadi gharadul qasam tak ada lagi dalam nota ni. Dan seterusnya gharadul qasam yang keempat, yang kelima, yang keenam tak ada lagi. Hanya baru 3 ada dalam nota ni, 3 lagi baki. Itu insya-Allah akan kita bincangkan dalam nota seterusnya. Jadi hakikat sumpah tu pada hakikatnya ialah dalil. Banyak daripada Allah SWT bersumpah tu benda hak dia bersumpah tu, misalnya masa, kuda dan sebagainya, siang, malam, negeri Mekah, la uqsimu bihadzal balad wat-tin waz-zaitun dan sebagainya. Itu benda muqsam bihi, hak dia buat bersumpah tu, itu sebenarnya dalil, bukti dan saksi kepada muqsam alaihi. Hak sana kita baca, hak dia bersumpah kerananya. Itu dalil dia. Dalil dia duduk pada muqsam bihi. Muqsam bihi, dalil kepada muqsam alaihi. Itu kenapa ya? Jadi kita kena tahu ada kaitan tu. Jangan berasa tak ada kaitan. Hak ni dengan hak ni. Misalnya wal asr. Contoh wal asr. Wow. Itu adatul qasam. Tadi kita sebut tadi bahagian tadi ada 6 bahagian. Wow, adatul qasam. Al asri muqsam bihi. Innal insana lafi khusr. Tu semua tu muqsam alaihi. Ya Allah SWT bersumpah dengan demi masa-masa tu apa? Nak royak kata manusia ini dalam kerugian. Tu nak royak tu lah. Apa bukti? Buktinya masa. Apa dalilnya manusia itu dalam kerugian? Masa. Tengok waktu tu. Masa, sejarah. Kalau kita kata dalam bentuk yang lebih besar, sejarah menyaksikan. Sejarah menjadi bukti bahawa manusia itu dalam kerugian. Jadi muqsam alaih innal insana lafi khusr. Jadi apa tujuan bersumpah? Nak suruh manusia ni beringatlah, jaga molek lah masa tu, baru tidak rugi. Siapa dia tuju? Insan. Insan, bukan bangsa itu khusus, orang zaman itu khusus. Tidak, insan. Semua insan, manusia hidup zaman mana-mana pun dia ditujukan dengan sumpah Allah SWT. Jadi dia kalau tak serugi, hidup baru berguna, baru berisi, kena beringat. Hak kecuali dia kena masuk dalam hak kecuali. Kalau tidak rugi belaka. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hak tu tidak rugi. Itu contoh dalam hak pendek. Hak akhir sekali Allah SWT bersumpah dalam Quran. Hak tu dia bersumpah dengan hak tu akhir sekali. Lepas tu tak ada dah sumpah. Itu yang terakhir. Nanti akan datang kita akan bilang hak mana. Hak ni makna gapo, ni makna gapo. Penting tu. Sebanyak tu penting tu. Hak ni antara yang penting menariknya. Dan benda ni adalah salah satu usul yang kita kena tahu. Apa yang sangat perlu dipastikan ialah memahami perkaitan di antara dalil dan madlulnya. Dalil ialah masa, sejarah, waktu, hidup, kehidupan. Innal insana lafi khusr, itu madlul. Yang dalil maknanya, asal makna dalil ni, dalil kita guna bahasa Melayu tu pun dalil juga. Dalil tu maknanya petunjuk, yang menunjuk. Itu makna dalil asalnya. Madlul yang ditunjuki. Dalil masa menunjukkan apa? Bahawa manusia itu dalam kerugian. Bahawa manusia dalam kerugian itu madlulnya. Itu yang ditunjuki oleh masa, yang diisyaratkan oleh masa. Itu madlulnya. Atau dengan kata lain, kalau kita nak guna bahasa lain lah, istilah lain, kita kena tahu perkaitan di antara muqsam bihi. Perkaitan di antara muqsam bihi, sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Apa dia? Al-asri contohnya. Al-asri itulah
Apa kaitan al-asri dengan kehidupan manusia yang rugi itu? Apa kaitan? Kenapa? Itu benda. Jadi muqsam bihi al-asri itu. Muqsam alaihi innal insana lafi khusr dan seterusnya. Itu muqsam bihi. Jadi bukan main-main. Orang bersumpah ni dia tidak main-main, serius. Lebih pada serius lah, semati lah. Patuhai pula bersumpah. Kita boleh tengok sendiri tu. Kalau kita tidak isi molek jadi lagu mana hidup, kita boleh tengok sendiri. Sebab masa menjadi saksi, masa menjadi dalil, masa menjadi bukti. Yakni sejarah lah, sejarah. Sejarah menjadi bukti. Itu istilahnya. Sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah dalil-dalil yang tersendiri. Sumpah Allah ni adalah dalil yang tersendiri. Macam-macam cara dia nak membuktikan kepada manusia, nak membimbing manusia supaya manusia ni insaf, supaya manusia ni ikut molek ajaran dia. Macam-macam cara dia. Antaranya dia sebut cara biasa, tidak cara sumpah. Dia menarik perhatian kita kepada kejadian langit, kepada kejadian bumi, kepada kejadian diri kita sendiri. Macam-macam lah. Itu satu cara. Satu cara lagi dia bersumpah dengan sesuatu. Nak wayaknya kena beri perhatian molek sikit hak tu. Hak tu lebih daripada hak lain. Kena beri perhatian molek. Kalau tidak, kita buat lepas pandai begitu kan, sudahlah kita. Kena. Kalau buat tak kena, apa ni? Ya. Apa duduk alih ni? Tidak duduk alih ni sekarang. Boleh tutup. Atas. Jadi itu bendanya. Sumpah-sumpah Allah di dalam Quran ni nanti kita akan sebut apa tujuan sumpah, apa maksud sumpah. Banyak maksud dia. Hal tu tak ada lagi dalam Quran ni. Tapi antara yang terpentingnya, sumpah itu sebenarnya adalah dalil bagi pihak Allah, dari pihak Allah, dalil, bukti, saksi dari pihak Allah untuk ditujukan kepada akal manusia dan hati nurani manusia. Dia tu adalah dalil yang tersendiri. Jadi ulama-ulama kita telah tulis buku secara khusus membincangkan tentang benda ni, menunjukkan ini satu perkara yang sangat penting lah. Sangat penting lah. Antaranya ialah Ibnul Qayyim. Ini sebahagian, banyak lagi yang lain, tapi kita hanya sebut kita hanya sebut sebahagian sahaja. Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 200 lebih sumpah. 200 lebih sumpah. Dan dengan sebab itu, kalau ada satu usul khusus pun munasabah, patutlah. Sebab apa? 200 lebih. Hampir 100 daripadanya dengan jelas menggunakan perkataan sumpah. Termasuklah di dalamnya sumpah Allah, sumpah para nabi, rasul, juga sumpah-sumpah orang lain. Dalam Quran ada berlaku. Bahasa Arab terkenal dengan kesenian ibaratnya. Gaya bahasa yang berbeza
diguna untuk menyatakan maksud dan tujuan yang berbeza. Gaya bahasa yang berbeza juga diguna ketika berbicara dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeza. Kerana itulah sesuatu cerita atau dalam istilahnya kita panggil khabar. Khabar menurut ilmu ma'ani, yang ini salah satu cabang seni bahasa Arab, salah satu cabang ilmu balaghah, mengikut ilmu ma'ani, cerita semestinya disampaikan sesuai dengan 3 tahap sikap manusia yang akan menerimanya. Kita kalau nak ayat gapa-gapa kat orang, kena tahu orang ni depan kita ni ada 3 macam, kena tahu. Jadi kita tak boleh buat serupa kecek dengan orang. Cara bahasa kita nak kecek dengan dia, nak ayat dengan dia tu tak boleh serupa sebab keadaannya berbeza. Sebab itulah cerita ni dia terbahagi kepada 3. Kalau mengambil kira orang yang akan menerima cerita tu, yang kita sampaikan cerita tu kepada dia, mengambil kira orangnya hak tu, dia ada 3 peringkat. Dalam istilahnya dipanggil ibtidai. Khabar ibtidai digunakan untuk orang yang kosong fikirannya daripada sebarang keputusan tentang sesuatu cerita yang disampaikan. Ini orang panggil cerita ibtidai. Kalau cerita ibtidai ini, maknanya orang depan kita nak ayat ke dia tu kosong, dia tak ada gapo-gapo, tak tahu gapo. Dia kosong. Dia tidak mendustakan kita, dia tidak bakil awak kita, dia tidak apa nama ni kata tak percaya kepada hak kita ayat tu. Dia tak tahu gapo. Itu yang pertama. Cerita yang disampaikan kepada orang-orang pada tahap ini tidak perlu diperkuatkan dengan apa-apa kata penguat. Itu tidak perlu kepada apa-apa kata penguat. Kita tak payah kata sesungguhnya. Tak payah kata. Atau benda tu terlalu terang, tak payah kata sesungguhnya, sebenarnya. Nasi ni putih, tak payah kata lagu tu. Banyak orang dia apa dia sungguh gitu mo. At-talabi digunakan untuk orang yang ragu-ragu dan sangsi tentang sesuatu cerita yang disampaikan kepadanya. Dalam keadaan ini, eloklah cerita yang hendak disampaikan itu diperkuatkan dengan sedikit kata penguat, supaya keraguan yang berlegar-legar di dalam hatinya bertukar kepada keyakinan. Tak ragu, tak nampak, tak apa kemah tu, biar kemah. Tapi ragu ya, sekadar tu dah. Itu peringkat yang kedua. Al-inkari pula digunakan untuk orang yang menolak cerita yang disampaikan dan langsung tidak percaya kepadanya, langsung tak percaya kepada dia. Kita nak ayat ke dia, dianya lagu tu. Dalam keadaan ini, cerita yang hendak disampaikan itu mestilah tadi elok, molek saja. Kalau kita kuat, kalau kita kata sesungguhnya, bahawasanya, memang, itu kata-kata penguat belaka. Kalau dalam bahasa Melayu, kata-kata penguat belaka, memang, sebenarnya, serotinya, hak sungguhnya, hak sungguhnya, macam-macam itu kata penguat belaka. Taubat, kita kata taubat pun aku tak sedih dah, taubat. Itu penguat belaka tu. Taubat lillah kita kata, misalnya, itu kata penguat belaka. Hak tadi elok, molek saja. Hak ni mesti. Kalau kita tak kata gitu, silap. Kalau kita tak beri kata penguat, mestilah diperkuatkan dengan kata penguat tertentu.
Kata penguat yang digunakan mungkin hanya satu atau dua perkataan saja, mungkin juga lebih dari itu, dalam beberapa bentuk, sesuai dengan keadaan kuat atau lemahnya penolakan oleh pihak yang dihadap cakap. Jadi kita kena tahu ni setara mana. Jadi kita nak bui ke dia tu setara mana. Kalau hak tak pada kita bui deras lajak dah, kuat lajak, tak ada faedah. Tak ada faedah. Pada bui sikit, pada. Kalau bui banyak, beberapa kali, beberapa kata penguat perlu. Kalau perlu gitulah. Itulah yang kita akan dapati di dalam sumpah Allah. Di dalam sumpah Allah, di dalam firman Allah, sesungguhnya, dia kata ada sesungguhnya. Sesungguhnya memanglah, misalnya, itu kau kuat lagi. Dan ada tempat-tempatnya jadi wajib, mesti kita kena guna tu. Tak boleh tak guna. Jadi kalau tak guna, salah. Kalau tak guna, sumpah sebenarnya merupakan salah satu bentuk kata penguat bagi sesuatu cerita yang disampaikan. Jadi macam kita kata tadi, contoh tadi, innal insana lafi khusr, itu cerita. Tuhan ada ayat. Tuhan ada ayat bahawa manusia ni dalam kerugian. Apa penguatnya? Penguatnya, kata penguat untuk cerita wal asri, sumpah. Jadi sumpah tu adalah semacam kata penguat kepada cerita yang disampaikan. Itu kita kena faham tu. Kalau tak faham tu susah. Banyak perkara lah tidak jadi akan sakot, akan jadi masalah. Tak faham. Kalau tak faham gitu. Oleh kerana Al-Quran itu diturunkan sebagai hidayah dan untuk membimbing semua lapisan dan tahap masyarakat, manusia dan jin, sedangkan ada antara mereka yang meraguinya dan ada pula yang langsung tidak mempercayainya, malah mendustakannya. Ada macam-macam jin dan manusia ni, ada macam-macam tahapnya. Maka semestinya lah sesuatu yang hendak disampaikan kepada mereka diperkuat dengan kata-kata penguat tertentu. Antara kata penguat yang sering digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran ialah sumpah. Sumpah tu kenapa? Ia adalah macam lafaz takkid. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut lafaz takkid. Maknanya dia kena guna uslub qasam di situ. Gaya bahasa sumpah. Jadi untuk apa? Untuk menguatkan. Menguatkan apa? Sesuatu cerita, sesuatu perkara yang disampaikan. Sebab apa? Sebab manusia ni kadang-kadang dia leka. Kalau kita tidak buat gomong belah-belah goyak gitu, dia tak ambil perhatian, dia tak bagi perhatian. Kalau kita nampak gomong liar mata-mata dah, goyak ke dia tu dah, barulah dia beri perhatian sikit. Begitulah kalau kita sama manusia ni. Kalau Allah SWT bila dia bersumpah, sungguh benar kena beri perhatian molek tu, jangan buat main-main. Begitu. Antara tujuannya ialah menghilangkan keraguan orang yang ragu dan menghapuskan terus kekeliruan yang membuatkan mereka menolak dan tidak mempercayainya. Itu tujuannya. Dengan mengemukakan satu bentuk kata penguat yang pada hakikatnya merupakan bukti, dalil dan hujah dari pihak Allah kepada akal dan hati nurani manusia. Jadi kata penguat tu bukan sebarang kata penguat saja-saja, kata penguat begitu je. Tidak. Ia adalah sebagai suatu bukti, dalil, hujah, saksi, dan itulah bukti, dalil dan hujah dari pihak Allah kepada manusia. Dia kena faham gitu. Bukan seperti kita kata kalau kita kecek bahasa biasa ni lah, mudah-mudah kita kata taksir, tu
hak mereka tak selah. Allah tu kata penguat lah. Jadi lah tak apa makna? Ada dalil ke? Tak ada dalil. Ada hujah ke? Ada bukti ke? Tak ada. Dia sekadar hanya kata penguat. Tetapi sumpah-sumpah ni dia bukan sekadar kata penguat. Dia juga adalah dalil, bukti dan hujah. Hujah tu daripada Allah. Kepada apa? Akal manusia, fikir. Dan kepada hati nurani manusia. Tanya diri, cuba renung sebentar, menengung sebentar. Itu benda je, sumpah. Jadi keadaan sumpah tu ia lebih kuat lagi daripada kata penguat yang lain. Lain-lain banyak dah dia guna kata penguatnya, tapi bila guna ni maknanya kemuncaknya. Jadi oleh kerana ia adalah kata penguat yang merupakan kemuncak dan ia adalah bukti dan dalil daripada Allah, sebab itu kita kena bincang secara khusus. Elok mana kita jadikan ini sebagai salah satu usul, sebab benda ni sangat besar maknanya. Jadi kalau kita bahasa biasa, orang tanya dia makan apa? Dia makan nasi. Tu ayat lah tu, cerita lah tu, dia makan nasi. Kepada orang yang kosong fikir kan pada sekatu je, dia makan nasi. Tadi pergi makan kedai tadi, dia makan apa? Dia makan nasi. Habis. Kepada orang yang kosong tak ada masalah apa, dia tak ada ragu, dia tak ada mendustakan kita, pada sekatu je. Tapi kalau kita tahu orang tu dia ragu, dia tak percaya orang berkenaan tu makan nasi, kita kena kata dia makan nasi sungguh. Sungguh tak boleh kata dia makan nasi saja sekatu. Dia makan nasi sungguh. Bukan makan ke lain, nak makan nasi sungguh. Kalau kita nak tambah lagi, makan nasi sungguh lah. Itu kalau bahasa Melayu. Jadi tengok kepada kekuatan dia, setara mana dia tu kuat tu, tak terima. Itu contoh biasa lah, terlalu mudah sangat. Jadi dalam percakapan biasa pun kita selalu kecek gitu, untuk menguatkan sesuatu. Selalu kita guna, kita tengok keadaan orang tu. Ataupun mana kita nampak dia tak percaya, dia kata dak. Bila dia kata dak tu, kita nak royak tu dia kena mesti ada kata penguat. Dia makan nasi sungguh. Saya jadi saksi bahawa dia makan nasi. Itu contohnya. Jadi saya jadi saksi. Demi Allah, memang dia makan. Itu lagi kuat lagi lah. Itulah cara sumpah. Tetapi sumpah kita ni sekat tu je. Kalau sumpah Allah dalam Quran, dia lebih lagi daripada tu. Itu yang istimewa tu, lebih lagi daripada tu. Ia memberi panduan dan bimbingan kepada kita. Ia mencetuskan dalam fikiran manusia, orang kata cahaya petunjuk Allah SWT. Kalau kita mikir, kita akan jadi nampak benda tu penting, benda tu perlu kita kena beri perhatian. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. 6 perkara yang kita kena tahu tadi, sebut dah. Bila kata qasam, maka 6 perkara, khususnya bila Allah SWT bersumpah, atau dia rakyat Nabi bersumpah, Nabi ni bersumpah, maka dia kena letak dalam kepala kita 6 perkara ni. Dia mesti kena ada 6 perkara ni. Kalau sebab kita mungkin sekadar nak menguatkan saja, sekadar tu je, sekadar tu, tapi tidak ada lagi maksud lain, hak seni-seni di sebalik dia tu, tak ada. Sebab kita ayat adalah sekali lagi ulang. Yang pertama, adatul qasam, orang panggil. Sebab semula kita akan guna istilah ni lah. Kalau tidak panjang tu ayat. Muqsam bihi, perkataan yang digunakan buat bersumpah. Panjang. Ya, semula akan datang ni kita guna muqsam bihi. Yang ketiga, muqsam alaihi, iaitu perkara yang diangkat sumpah kerananya. Bapa yang Allah SWT bersumpah tu nak kemak gapo? Nak ayat gapo? Yang keempat, gharadul qasam, iaitu tujuan sumpah.
Yang kelima, kesinambungan atau kesesuaian di antara perkataan yang digunakan buat bersumpah dengan perkara yang diangkat sumpah kerananya. Dia kena tengok, kena cari munasabah, orang panggil perkaitan, pertalian di antara muqsam bihi dengan muqsam alaihi itu, ia memang ada. Dan kalau kita boleh cantumkan, kaitkan hak tu, oh, nampak menarik sangat, menarik sangat, hebatlah nampak, barulah nampak istimewa sangat. Patutlah Quran ni kitab suci, orang panggil kalam Allah SWT. Memang nampak perbezaan dia daripada percakapan orang lain. Yang keenam, keadaan-keadaan orang yang dikhitab. Sebab apa Tuhan kata gini? Sebab apa? Sebab dia tuju kepada orang ni, orang lagu ni. Sebab apa dia sumpah dengan ni? Sebab dia tuju kepada hak ni. Jadi hak tu benar, kita kena tahu juga. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Perkataan yang digunakan masuk sesa. Nak bincang sesa pula. Saat ni sebut kita ambil mak nombor satu. Mak nombor satu iaitu perkataan yang digunakan khusus untuk menunjukkan arti sumpah. Apa perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arti sumpah tu kalau dalam Quran? Tu tak tahu. Kalau bahasa Melayu kita kata demi. Kalau dalam bahasa Arab apa? Tu benar. Pada umumnya 4 huruf berikut diguna untuk menunjukkan erti sumpah. Kalau dalam bahasa Arab, dalam Quran dia guna ni pada umumnya. Ba, huruf ba, ba. B, ta, huruf ta. C, waw, huruf waw. Kita Melayu panggil huruf waw. Kalau kecek orang Arab salah, dia kata huruf waw. Haraf waw dia kata, bukan huruf. Huruf tu makna jamuk dah. Tapi lah muka kita guna gitu, kita guna gitulah kan. Dan di lam, yakni huruf lam, sebutir-sebutir je huruf. Ba, ta, waw, lam, sebutir, satu huruf je, yang menunjukkan arti qasam itu. Kalau bahasa Melayu kan demi. Kalau kita Jakut Rumi ada 4 huruf, demi itu. Kalau Jakut Jawi pun serupa juga, 3 jadi banyak. Bahasa Arab ni tak, 1 saja, 1 huruf saja sudah memberi makna qasam itu. Sumpah tu, qasam tu makna sumpah lah. Sudah memberi makna sumpah tu. Jadi bila kita jumpa dengan ni, kena beringat. Semuanya memberi arti yang sama, iaitu demi. Walaupun berbeza, ada 4 tadi, tapi memberi makna demi. Huruf sumpah dengan ni pada hak tidak erti ni susahlah, kita pun tidak nak urang panjang, sepintah lalu. Hak mana jijak tu jijak lah, hak mana tak jijak tu dia kena lah sikit situ, sementara. Huruf sumpah dengan majrurnya bergantung, yakni bertaalluk, itu dalam istilahnya, bertaalluk kepada fi'il qasam yang ditakdirkan, seperti uqsimu atau ahlifu dan sebagainya. Daripada gabungan fi'il qasam dan fa'ilnya serta jar dan majrurnya lah terbentuk ayat sumpah. Orang panggil jumlatul qasam, ayat sumpah. Kadang-kadang perkataan jairi, sungguh, dan la jarama, sudah tentu, mesti, tidak dapat tidak syak lagi, juga digunakan untuk menunjukkan arti sumpah. Ini juga perkataan yang menunjukkan, mengandungi makna sumpah. Tetapi macam ini jairi apa tu tidak diguna dalam Quran, tapi dalam percakapan Arab ada. Hak dalam Quran gunanya ni lah 4 perkara tu, hak asasnya. Adapun la jarama anna lahumun nar misalnya, wa annahum mufratun, la jarama.
La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Misalnya itu ada guna. Hak tu kita akan bincang kemudian lah. Tapi hak asasnya, hak utamanya pak perkataan ni, pak huruf ni, bukan perkataan. Perkataan pun betul juga. Kalau kita terjemah ke Melayu, perkataan lah. Sebab kalimah, huruf tu dia bukan tak ada makna, ada makna. Bila huruf ada makna, orang panggil perkataan, kalimah dalam bahasa Arab. Kalimah tu perkataan lah bahasa Melayu. Jadi walaupun haraf lah ni, huruf waw sebutir tu dia perkataan. Walaupun satu huruf pun dia perkataan. Sebab dia ada makna. Perkataan ni lafaz yang ada makna. Lafaz yang tak ada makna, itu tidak perkataan. Apa panggil? Hak nak bahas aku Melayu tu ikutlah, itu kita serah kepada ahli bahasa Melayu lah. Tapi ni nak royak bila kata waw, ba, itu walaupun satu huruf, dia adalah kalimah, satu perkataan. Satu perkataan. Semuanya memberi baik. Huruf sumpah dengan majrurnya. Huruf sumpah dengan majrurnya. Bergantung kepada fi'il qasam yang ditakdirkan seperti uqsimu, ahlifu dan sebagainya. Tallahi latus'alunna. Tallahi. Tallahi. Jadi ta tu orang panggil huruf qasam. Allahi, dia mesti kalau ada tu huruf qasam tu mesti kena bagi bawah. Kata hak selepas dia. Allah tu kena bagi bawah. Tallahi. Jadi ta itu dengan hak lain-lain pun sama juga. Ba ke? Ba ke? Dia ni haraja. Orang panggil jar dengan majrur. Jar dengan majrur. Jar dengan majrur ni dia ada orang panggil tempat bergantung, tempat ta'alluq. Ni apa ni istilah nahwu lah. Dia ada tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq dia tu hak tu fi'ilnya. Fi'il qasam yang sebenarnya. Tempat ta'alluq tu tak ada sebut. Zahirnya tak ada. Tapi kita kena terima ada. Kena terima ada. Hak tu yang ditakdirkan itu, hak tu lah fi'ilnya. Jadi gabungan di antara fi'il dengan jar majrur yang berkait dengan dia tu, maka terjadilah orang panggil ayat sumpah. Jumlah qasam. Itu. Patut apa dia kait tu panjanglah pula ceritanya kan. Panjanglah pula. Kalau nak pergi tu jauhlah pula. Kita tak segi jauhlah. Cuma nak ayat sekatu. Kalau tak payah lagi semula kena kira semula lah. Jadi sekadar tu ya. Nak ayat dulu. Jadi dia ada tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq tu uqsimu, aku bersumpah. Ahlifu, aku bersumpah. Di situ dia tempat ta'alluq. Dia semua kalau yalah, tak apalah, kita royaklah sikit. Kalau haraja tu haraja asli, dia mesti ada tempat ta'alluq. Haraja ada 3. Asli, zaid, syabih bil zaid, 3. Jadi kalau ja asli dia ada nak pada 3 perkara. 3 kali. Misalnya kita kata Bismillahirrahmanirrahim, tapi ba tu bukan ba qasam ni, tak. Ba haraf ja lah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalnya kita kata. Jadi bismillah. Bi ismi. Itu jar majrur orang panggil. Jar majrur. Jar majrur ni dia ada tempat ta'alluq, tempat bergantung. Tempat bergantung dia tak ada sebut. Cuma dalam kira-kiranya mesti kena ada. Misalnya kita buka ni nota ni, Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak baca lah maksudnya. Kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim, ambil makan. Jadi aku nak makan lah maksudnya. Dengan nama Allah aku makan. Dengan nama Allah aku membaca. Dengan nama Allah aku buat gini-gini. Jadi hak tu aku buat gini. Itu yang ditakdirkan orang panggil. Itulah tempat bergantung. Dia mesti kena ada tempat bergantung. Tempat bergantung tu dia berupa perbuatan. Panjanglah ceritanya. Jadi secara ringkas tu begitulah bendanya. Bendanya begitu.
Kadang-kadang habis ni. Lepas tu pembahagian sumpah dilihat pada bentuk jawab sumpahnya. Bila ayat sumpah ada, dia mesti kena ada jawab sumpah. Jawab sumpah tu orang panggil juga muqsam alaih tadi. Istilah tadi tu muqsam alaih, maknanya sesuatu yang Allah atau siapa-siapa lah bersumpah kerananya. Tu jawab sumpah. Bila kata ada ayat sumpah, dia mesti kena ada jawab sumpah. Dia mesti kena ada. Setiap sumpah mesti diiringi ayat jawab sumpah. Syarat ayat jawab sumpah ialah ia mesti digunakan dalam bentuk khabariyah. Dalam bentuk khabariyah, iaitu ayat cerita. Dia kena ayat cerita. Jawab sumpah ni dia kena dalam bentuk ayat cerita khabariyah, bukan dalam bentuk ta'ajjubiyah. Yang ni bukan dalam bentuk ayat yang menyatakan kekaguman atau kekagetan. Jangan lagu tu. Ni mesti kena cerita. Cerita ni sebab tadi lah, dia makan nasi, itu cerita. Kalau kita kata awak makan gapo, itu bukan cerita, tanya. Itu bukan cerita, tanya tu. Jangan makan nasi, itu bukan cerita, larang tu apa panggil. Kalau larang, suruh, harap, minta, itu dia tidak panggil ayat cerita, ayat insya orang panggil. Ayat insya. Jadi dia kena ayat cerita, bukan dalam bentuk ta'ajjubiyah. Contohnya, uqsimu billah la anqadu li ra'yin yujafil adalah. Itu contoh, sekadar contoh. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan menurut pendapat yang mengenepikan keadilan. Coba kita perhati, uqsimu billah itu ayat sumpah orang panggil. Billah, demi Allah. Uqsimu itu PN sumpah orang panggil. Gabungan uqsimu dengan jar majrur mana? Billah tu jar majrur. Gabungan dia tu dia jadi ayat sumpah. La anqadu li ra'yin yujafil adalah, itu jawab sumpah orang panggil. Itu jawab sumpah. Aku tidak akan menurut. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan menurut, dan sampai ke akhir itu orang panggil jawab sumpah. Benda hak kita bersumpah kerananya. Nak rayak apa yang bersumpah tu? Nak rayak bahawa aku tidak akan menurut pendapat yang mengenepikan keadilan. Hak tu aku tak setuju. Siapa bersumpah? Itu orang panggil jawab qasam. Uqsimu billah di dalam contoh ini adalah ayat sumpah, orang panggil jumlatul qasam. Dan la anqadu li ra'yin yujafil adalah adalah ayat jawab sumpah. Itu orang panggil ayat jawab sumpah. Ayat jawab sumpah seperti ini dipanggil qasam khabari. Itu istilah tu lakon. Atau qasam ghair isti'tafi. Itu istilah tu. Ayat jawab sumpah dari jenis ini tiada kedudukannya dalam i'rab. Kalau orang yang belajar ilmu i'rab, selalu dia kata ada jumpalah la mahalla laha minal i'rab. Jadi ayat jawab sumpah lagu ni la mahalla laha minal i'rab, tiada tempatnya dalam i'rab. Jadi kita tak boleh kata dia mubtada ke, dia khabar ke, dia jadi fa'il ke, dia jadi apa, tak boleh. Itu makna la mahalla laha minal i'rab. Kita tak boleh kata dia ni jadi mubtada ke, jadi khabar ke, jadi apa, tak boleh. Itu maksudnya. Waktu payahlah sikit tu. Waktu dia kata dah tadi, kita nak naik tinggi, jadi bengai sikit. Kalau kapal terbang kan naik tinggi-tinggi, dia jadi bengai. Kadang-kadang berasa ayak orang kata, kita kata berasa gayak, berasa kena ling, berasa gitu. Kalau naik tinggi, jaga-jaga. Pasal nak kena tahu ni, kena tahu ni dulu, barulah jelira
barulah meresap molek. Tuhan bersumpah tu kita faham. Ni gapo faham molek. Kalau tidak, tergantung-gantung gitu. Tak boleh nak kata ni gapo. Nah, perkara tu kena tahu. Bila setiap satu sumpah kita berjumpa, nah perkara jangan lupa. Hak ni hak mana? Hak ni duduk mana? Kena boleh royak gitu. Barulah kita akan faham molek. Ayat jawab sumpah dari jenis ini tiada kedudukannya dalam i'rab. Ini kepada orang yang belajar i'rab, dia tahu. Kalau tak belajar, tak faham tu apa dia tu. Nah. Satu ayat faham cerdik tangan mana. Nah. Dia kena duduk selo dulu cara khatu. Cara khatu dulu, satu kerja pula. Tapi kita mungkin tidak nak cara khatu. Hak ni sepintah lalu ya. Sepintah lalu. Jika ayat jawab sumpah dikemukakan dalam bentuk jumlah insyaiyah. Tadi jumlah khabariyah, cerita. Ni jumlah insyaiyah dengan tujuan menginsafkan, menyedarkan atau memprovokasi seseorang, maka ayat sumpah seperti itu dipanggil qasam isti'tafi. Kena tahu dulu istilah tu. Kalau jawab sumpah tu tidak dalam bentuk khabar, dalam bentuk cerita, tapi dalam bentuk insya. Insya ni seperti kita kata tadi lah, dia mari kau. Itu bukan cerita tu, tanya. Itu insya lah. Jangan pergi. Jangan pergilah. Jangan pergi. Misalnya kita kata, itu insya. Kena tahu dulu. Apa dia insya, apa dia khabar. Jadi kadang-kadang kita tanya tu bukan nak tanya, kita nak dorong dia, nak provoke dia, nak dorong dia biar dia serah. Kadang-kadang tanya tu. Jadi hak ni boleh jadi ada dalam jawab qasam. Kalau lagu tu orang panggil qasam isti'tafi. Dalam ayat sumpah seperti ini, jawab sumpahnya mestilah digunakan dalam bentuk jumlah insyaiyah. Contohnya birabbika hal rahimta thaqla. Contohnya, demi Tuhanmu, kenapa tidak engkau mengasihani perempuan yang kematian anaknya itu? Maknanya kita nak suruh dia timbul rasa kesian lah. Kita nak cetus perasaan itu. Sebab tu kita tanya tu bukan tanya tu untuk nak provokasi, kata, untuk nak menginsafkan, menyedarkan supaya dia ni timbul berasa belah kepada perempuan yang kematian anaknya itu. Jadi birabbika itu ayat qasam orang panggil. Hal rahim tathakla itu jawab. Jawab qasam dalam bentuk ni orang panggil qasam isti'tafi. Itu kena tahu istilah tu. Ayat sumpah dari jenis ini juga tiada kedudukannya dalam i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Kalau kita jumpa lagu ni, yakni qasam isti'tafi, tiada mahalnya, tiada kedudukannya dalam i'rab. Jadi dalam i'rab kita tak boleh kata dia jadi gapo. Dia jadi gapo? Dia jadi mubtada ke, dia jadi khabar ke, dia jadi fa'il ke, dia jadi maf'ul? Tidak. Tak boleh kata gapo. Cuma dalam i'rab kita kata la mahalla laha min al-i'rab. Gitu. Hak tu satu bidang pula. I'rab ni satu pengajian pula waktu tu. Dia kena pergi situ pula, suku pula. Barulah ada setengah-setengah ayat tu ada kedudukannya dalam i'rab. Ada setengah-setengah tu tiada kedudukannya dalam i'rab. Hak ada kedudukan tu kita boleh kata dia ni jadi gapo, dia jadi gapo, dia jadi gapo. Hak tak ada kedudukan tu kita tak boleh kata begitu. Cuma kita kata begitu ya, sekadar tu saja. Baik. Pada ayat jawab qasam isti'tafi tidak diperlukan apa-apa tambahan lagi. Sementara pada ayat jawab qasam khabari atau qasam ghair isti'tafi masih diperlukan kepada tambahan perkataan-perkataan tertentu. Kalau dalam qasam khabari dia kena ada ni benda-benda kena ada. Kalau qasam isti'tafi tadi tak ada, sekatu je.
Kalau qasam khabari, dia kena ada perkataan-perkataan tertentu seperti lam dan qad. Laqad, lam sahaja. Haraf nafi, la, haraf nafi. Lan misalnya, haraf nafi. Lam dan nun takkid. Latarkabunna, latarkabunna. Lam, la, latarkabun. Lam tu asal dia tarkabu, tarkabu dah. Latar, lam tu sudah nun taukid na. Latarkabunna tabaqan, tabaq. Sebelum tu sumpah. Jadi dia kalau ada ni ada tu, ada sumpah, ada sumpah tu. Dan inna dan lam takkid, lam takkid dan sebagainya, dia kena ada pada jumlah qasam itu benda-benda ni. Dan memang ada pun, kalau kita perhati ada. Itu tanda bahawa qasam itu adalah qasam khabari, qasam khabari. Habislah situ. Sebenarnya sumpah atau qasam dikemukakan untuk menguatkan muqsam alaihi. Untuk lebih menguatkannya lagi, kadang-kadang ditambahkan perkataan-perkataan tertentu di dalam ayat sumpah. Misalnya ditambahkan perkataan ya, iaitu orang panggil haraf ijab, perkataan yang menunjukkan mengaku, pengakuan. Ya, sebelum perkataan yang digunakan khusus untuk menunjukkan arti sumpah, dia tambah ni kadang-kadang untuk lebih menguatkan lagi. Penggunaan seperti ini ada di dalam firman Allah berikut, wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Itu ayatnya. Qul i wa rabbi. Wa rabbi itu qasam, ayat qasam. Wa rabbi, wa itu adatul qasam. Rabbi muqsam bihi. Tapi sebelum pada itu dia ada i. Ini untuk menguatkan lagi. I wa rabbi. Bermaksud, dan mereka akan bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, ya, demi Tuhanku. Jadi hak sumpah sebenarnya demi Tuhanku. Ya adalah tambahan yang selalu juga ditambahkan sebelum daripada demi itu, untuk menguatkan lagi. Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya ia adalah benar, dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Seterusnya, untuk meringkaskan ayat dan kerana perbuatan sumpah yang jelas, kadang-kadang perkataan sumpah dengan haraf jarnya dibuangkan terus. Yang tersebut hanyalah jawab sumpahnya sahaja. Ini lagi susah kan? Tak ada dah haraf qasam tu, kataan sumpah yang menunjukkan makna sumpah tu tak ada. Muqsam bihi pun tak ada. Adanya muqsam alaih sahaja. Ada juga. Jadi kita kena faham sendiri. Sebab itulah kita kata dah sebelum pada ni, dia ni semua ni tak akan sapa kosu. Orang kata sapa ke dasarnya kalau selagi tak boleh bahasa Arab. Tu ialah boleh kata. Dia tak dapat tidak kena boleh bahasa Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab, tak su. Terutama ketika bincang benda-benda ni, kakak-kakak dia ni tidak pergi lagi kepada isi dia tak apa lagi. Ini kakak ni, alak-alak ni. Hak ni mesti kena ilmu alak. Dia panggil ilmu alak lah. Bukan nak ni. Hak ni tidak nak makan hak ni. Hak nak makannya maksud di sebalik sumpah tu apa. Hak tu rakyat siapa buat apa hak tu. Tapi nak sampai ke situ dia kena lalu ni jalan ni. Ni benarnya. Kena tahu dulu hak ni. Kalau tak tahu hak ni tak lagi kau. Jadi itu dia bergantung kepada ilmu alak orang panggil. Jadi ilmu alak ni ilmu bahasa tu lah. Tak dapat tidak, tak lagi. Sebab itulah tak sempurna
mengaji Quran ke, mengaji hadis ke, kalau kita tak boleh ilmu alat. Semakin kemah kita dalam ilmu alat, semakin molek. Banyak gunanya untuk kita memahami Quran dan Sunnah itu dengan lebih mendalam, dengan lebih tepat. Kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, sekadarnya lah. Sekadarnya. Kalau tahu sikit, boleh tahu sikit. Jadi kadang-kadang untuk meringkaskan, sebab jelas perbuatan sumpah tu jelas. Jadi kadang-kadang sumpah dengan haraf jarnya dibuangkan terus. Yang tersebut hanyalah jawab sumpahnya sahaja. Jawab sumpah tu maksudnya muqsam alaih lah. Sumpah lah waktu tu, muqsam alaihnya sahaja. Misalnya firman Allah berikut. Baca amin. Senyap amin. Senyap malam ini lah. Baca. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bermaksud, ini sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi itu terjemahannya. Di sini laqad kana lakum. Tadi kita ayat dah. Kalau ayat tu ada lam dengan qa, laqad lah. Kena beringat. Kena beringat. Mana ada ayat sumpah tu, dalam ayat sumpah tu. Jadi sumpah ni sumpah tak nyata orang panggil. Sumpah tak nyata. Tapi sumpah juga. Hak ni pun kena tahu juga. Jadi apa yang seharusnya ditakdirkan sebelum laqad kana lakum, ni mana kita kena takdir, maksud kita kena anggap ada. Kita kena anggap ada. Ada ke apa? Sebelum laqad kana lakum di dalam ayat di atas ialah wallahi, demi Allah. Macam mana tadi? Mana? Demi sesungguhnya. Kita terjemah demi sesungguhnya. Kok mana mari demi itu? Demi Allah sesungguhnya. Jadi sebab nak nampak tu, kalau ada juga orang terjemah sesungguhnya tu, tak ada demi. Tak ada demi Allah atau demi saja, tak ada. Tapi kalau kita tak bubuh hak tu, jadi macam tergantung-gantung, tak nampak langsung, tak ada isyarat. Sebab tu kita terjemah bubuh demi sesungguhnya. Walaupun tak sebut demi, mestilah ada demi. Apa? Demi Allah lah. Jadi Allah tu dibuat. Hak sebenarnya di sini demi itu pun tak ada juga pada nak arah tu. Allah pun tak ada juga. Tapi untuk mengisyaratkan kepada ni jumlah ni, ayat ni ayat qasam, molek kita kata ada lah sikit isyarat dalam bahasa Melayu tu. Sebab bahasa Melayu ni tidak seperti bahasa Arab. Payahlah nak faham lagu tu. Tapi bila sebut demi sesungguhnya, itu sudah ada isyarat bahawa di sini ada qasam, ada adat qasam dan muqsam bihi yang mahdzuf, yang dibuat. Takdirnya wallahi, kita kena anggap ada tu. Tadi kita ayat dah. Kalau qasam khabari, dia kena ada tambah pada jawab qasam dia tu, laqad, lam ke, lam takkid dengan nun takkid ke dan sebagainya seperti tadi. Waktu kena ingat. Waktu kena ingat. Dia kena ada tu. Demi Allah, di situ adat qasam waw tu, wallahi, waw dan muqsam bihi Allah. Kedua-duanya sekali dibuang untuk meringkaskan ayat. Jadi apa buat? Untuk meringkas. Itu sebab itulah bahasa Quran ni kan kita sudah sebut dah sebelum pada ni, termasuk di dalam An-Nazmul Khafif dia, struktur mikro ayat tu kenapa? Dia salah satunya ijaz, ringkas. Antara hak diperingkaskan ialah hak ni dibuat, selalu dibuat. Selalu dibuat. Sebab apa dibuat? Hak tu tak apalah, kita akan bincangkan nanti. Ni baru 2 lah baru kan. Banyak lagi. Muqsambi, kedua-duanya sekali dibuang untuk meringkaskan ayat. Yang ditinggalkan hanyalah muqsam alaih.
atau jawab qasam sahaja. Jadi laqad kana lakum dan seterusnya itu jawab qasam. Jawab qasam yang dibuang. Kenapa dibuang? Untuk ringkas. Untuk ringkas. Kadang-kadang pula dibuangkan jawab sumpah untuk meringkaskan ayat. Jawab sumpah tu, muqsam alaih tu dibuang kerana ia dikira sebagai sesuatu yang maklum. Dibuang apa? Kita tahu dah. Kita tahu dah. Yang ada hanyalah perkataan sumpah. Menurut sesetengah ulama, kaedah inilah yang berlaku pada firman Allah berikut. Baca Amir. Sad wal Qur'ani dzikr. Bermaksud sad demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Jadi kaedah inilah yang terpakai. Jadi di sini jawab sumpah buang. Jawab sumpah dibuang. Jadi untuk apa? Untuk ringkaskan ayat. Pasal apa dibuang jawab sumpah? Sebab dikira maklum dah. Tahu dah. Jadi yang ada hanyalah perkataan sumpah. Perkataan sumpah. Jadi ada qasam dengan muqsam bihi adanya. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Jadi demi itu orang panggil adat qasam. Al-Qur'ani itu muqsam bihi. Muqsam bihi ada, adat qasam ada, tetapi muqsam alaihi atau jawab qasam tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Di dalam ayat ini adat qasam dan muqsam bihi disebutkan, tetapi jawab qasamnya tidak. Takdirnya ialah la u'adzibannahum ala kufrihim. Ataupun ini jawab ni macam-macam lah. Orang ni jawab gini, orang ni takdir gini, orang ni takdir gini. Ada juga yang mentakdirkan wal Qur'ani lidzikr innahu ladzikrun, innahu ladzikrun wa nushul lahu. Misalnya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan dan suatu nasihat kepada mereka. Tahu dah. Sebab apa tahu dah? Mana kita tahu? Ya buah tu. Sebab muqsam bihi itu dia tidak sebut muqsam bihi saja. Dia sebut sekali dengan sifat dia, iaitu dzidzikr. Dzidzikri. Dzidzikri itu sifat dia. Sifat itulah yang menunjukkan dia kira maklum lah, maklum. Tak payah sebut dah. Sebab Tuhan dia kira dia berurusan dengan orang yang berakal. Orang yang berakal. Kalau hak gila tak masuk. Hak tidak balik, tak ada akal, tak kira. Hak berakal dia akan faham. Benda-benda tu faham sendiri. Gitu. Kalau hak ni takdir lagu ni boleh juga. Pasti akan ku azab mereka kerana kekufuran mereka. Ada juga yang takdir begitu. Kadang-kadang pula ayat jawab sumpah tidak dibuang sepenuhnya. Yang dibuang daripadanya hanyalah perkataan-perkataan lam dan qad. Itu saja yang dibuang. Tak buang sepenuhnya. Maknanya jawab qasam ada juga. Tetapi ada sesuatu yang semestinya ada pada dia, kira-kiranya itu dibuang. Tu payah dah lah. Payah dah lah waktu tu. Hak ni kalau orang ngaji jumpa tu mendengungkan lah tu. Apatah lagi kalau baru dengar malam ni, tak tahu lah tu. Kalau jumpa dalam Quran tu, ni gapo. Jumpa ni gapo kalau tanya. Hak tu dia kena alim benar lah. Kena alim benar. Besok dah dengan kitab ni, tahu dah. Baca Quran, baca tafsir banyak dah. Dia akan tahu. Dia akan tahu. Kaedah dia, kaedah qasam saja tu. Ni kita nak cerita ni kaedah qasam. Bila Allah SWT bersumpah, ada ayat sumpah, apa dia benda hak kita kena tahu. Hak ni buat. Contohnya dapat dilihat pada jawab sumpah bagi sumpah-sumpah yang diangkat Allah di permulaan surah Al-Buruj.
setelah mengemukakan 3 ayat sumpah, Allah mengemukakan ayat 4 sebagai jawab sumpahnya begini. Coba ambil baca. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Bermaksud celakalah kaum yang menggali parit. Tu salah jadi dibaiki, habis baiki punah. Jadi celakalah kaum yang menggali parit. Jadi kalau kita baca daripada awal, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud itu jawab qasam atau muqsam alaih. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai buruj-buruj. Wal yaumil maw'ud, itu demi belaka. Itu sumpah belaka lah. Demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, demi saksi dan yang disaksikan. Hak tu kita nak bincang panjang tu kira semula lah tu. Semula. Besar makna dia tu. Setiap satu tu besar makna dia. Jadi hak tu semua ayat sumpah belaka tu sumpah belaka. Jumlah sumpah apa panggil? Jumlah qasam. Dia kena ada jawab qasam. Jawab qasam dia tu ayat yang keempat. Itu jawab qasam ataupun muqsam alaihinya. Ya, jadi Tuhan kata demi begini je nak ayat apa? Nak ayat qutila ashabul ukhdud, celaka. Ashabul ukhdud. Dibuangkan lam di sini dan qad dari permulaan ayat 4 yang merupakan ayat jawab sumpah. Dibuat sini. Laqad qutila ashabul ukhdud. Laqad itu dibuat. Laqad itu dibuat di sini. Gitu. Sesungguhnya celakalah. Dia ada hak tu laqad. Sebab kita kena ingat kaedah tadi ayat dah. Tak benda-benda lagu ni dia payah juga dah ingat kan. Mana dah tadi ni? Ni muka surat 85 kena tanda molek situ. Dia kadang-kadang ialah terutama budak-budak ngaji baru-baru tu, semula dia terlupa pula. Ada pun 10 kali tak ingat lagi. Kalau hak tua tu lagi banyak lupa lagi lah. Tak tahulah. Tu. Jadi cuba tengok situ kan. Perenggan yang kedua daripada bawah tu. Pada ayat jawab qasam isti'tafi tidak diperlukan apa-apa tambahan lagi. Qasam isti'tafi itu kenapa ayat datang? Sementara pada ayat jawab qasam khabari, qutila ashabul ukhdud tu qasam khabari lah tu. Atau qasam ghair isti'tafi masih diperlukan kepada tambahan perkataan-perkataan tertentu. Tanda molek. Jadi dengan sebab itu tadi qutila ashabul ukhdud itu dia qasam khabari. Bila qasam khabari dia kena ada waktu. Pada qasam jawab qasam dia tu kena ada waktu. Faham tu tak ada? Kita kena anggap dibuat. Itu benda mahzuf. Mahzuf. Untuk apa? Untuk reka. Untuk rekas. Inilah bahasa ijaz, rekas di dalam Quran. Dibuangkan lam dan qad dari permulaan ayat 4 yang merupakan ayat jawab sumpah. Orang panggil juga muqsam alaih, hak tu lah. Ayat jawab sumpah dengan muqsam alaih, hak tu lah. Dua istilah yang berbeza, benda sama. Habis itu. Sebab ini perkara lain pula. Meskipun waw merupakan haraf qasam, kita kena guna haraf lah, haraf. Apa pula pasal guna haraf ni pula, tak guna huruf. Sebab kita kata tadi lah, guna asal. Haraf tu makna satu huruf. Kalau huruf tu makna banyak huruf. Kalau waw tu satu, apa kita nak kata huruf? Huruf tu makna banyak. Dia jadi bercanggah pula dengan asal. Jadi meskipun waw merupakan haraf qasam, yakni perkataan yang digunakan khusus
untuk menunjukkan arti sumpah yang paling banyak digunakan. Paling banyak guna kat waw lah. Wallahi kita kata. Waw lah. Termasuk di dalam Al-Quran sendiri. Paling banyak waw lah. Namun para ulama nahwu bahasa Arab tidak menganggapnya sebagai haraf qasam yang asal. Itu kita tahu. Walaupun paling banyak, ulama nahwu tidak kata ini haraf qasam yang asal. Itu kita tahu. Kadang-kadang hak lebih banyak guna tu bukan hak asal rupanya. Hak asal tu lagu lain. Ini kerana ia tidak memasuki dhamir. Sebab apa kita tak kata, ulama nahwu kata dia tak termasuk dalam hak asal, dia tidak hak asal? Sebab dia tidak boleh memasuki dhamir. Maknanya dia tak boleh tersebut sebelum dhamir, iaitu kata ganti nama. Dan tidak juga digunakan dalam qasam isti'tafi. Tak guna. Apa ni, waw ni dalam qasam isti'tafi orang tak guna, tak boleh guna. Bila tak boleh guna tu, nampaklah tidak asli dia, tidak tu asal. Kalau tu asal boleh guna belaka lah, bebas lah. Dah tidak tu asal, terhak lah kuasa dia, terhak. Sebelum ayat pertanyaan misalnya, haraf qasam yang asal bagi mereka ialah ba. Billahi la tus'al. Billah, billah. Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Orang sebut tu kan? Sebut tiga-tiga haraf qasam. Jadi hak ba tu hak sebenarnya, hak asal. Waw tu walaupun banyak digunakan, ia bukan haraf qasam yang asal. Ini kerana ba mempunyai keistimewaan dan kelebihan berbanding haraf-haraf qasam yang lain. Sebab apa yang ulama nahwu kata ba tu asal? Sebab kalau kita perhatikan tengok, dia banyak keistimewaan dia. Sebab kalau tu asal kan, memang dia lebih banyak keistimewaan daripada orang lain. Kalau tidak tu lah ke mana? Jadi kalau hak ganti-ganti itu saja, dia tidak banyak, dia tidak kuasa, dia tidak sepenuhnya. Jadi waw tu pun begitu juga keadaannya. Antaranya satu, fi'il qasam harus lah, maka kita kata harus Indonesia pula. Tidak, harus dengan makna boleh. Boleh disebutkan bersama-samanya. Jadi fi'il qasam boleh disebutkan bersama-sama ba tu. Ba. Kalau dengan ba boleh. Fi'il qasam boleh sebut sekali. Kalau bukan lain tak boleh. Tak boleh. Ini menunjukkan ba itu hak asli, hak asal. Contohnya ialah firman Allah berikut ini. Baca Amir. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Bermaksud, maka bagaimana keadaannya apabila mereka ditimpa sesuatu kemarahan disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang padamu sambil bersumpah, demi Allah, kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian bagi kedua pihak yang berbahagia. Jadi di sini cuba kita perhati mana ayat qasam tu. Billah, thumma ja'uka yahlifuna billah. Billah tu apa ni, demi Allah. Jadi bi tu bukan wallah tak, tapi billah. Mereka bersumpah tu dengan kata billah, bukan wallah. Atau kita kata billah, bersumpah dengan billah. Memang kita pun ada juga bersumpah orang kita bukan. Kalau bersumpah wallahi wa billah, billahi wa tallah, tallahi, itu ada lah. Nombor dua tu orang sebut. Tapi hak tu, hak nombor dua tu sebenarnya asal. Apa bukti dia asal? Buktinya ia boleh disebut bersama fi'il qasam. Mana fi'il qasam? Tadi kan kita kata dah kan, fi'il qasam tu uqsimu ka, ahlifu ka tadi. Kena balik semula. Tadi.
Yahlifuna, halafa yahlifun. Yahlifuna, mereka bersumpah. Itu fi'il qasam. Apa panggil? Billah, demi Allah. Jadi dia berkait tu, billah tu dia berkait dengan yahlifuna. Dia ada berkait situ. Jadi dia boleh. Tapi kalau waw tak boleh. Tak boleh. Tak kau tak boleh. Dia tak boleh ada bersama dengan fi'il qasam. Gitu. Seterusnya nombor 2. Nombor 2 kita ambil ni. Nombor 2, ba harus, yakni boleh. Kalau Indonesia harus pergi, mana kena pergi lagu tu. Nida harus dengan makna bahasa kita lah, boleh. Ni binatang ni harus dimakan, mana halal dimakan, boleh dimakan. Jadi ba boleh memasuki dhamir, yakni kata ganti nama. Kerana itu anda harus berkata begini, bika la af'alanna kadza wa kadza. Bika, demi engkau aku pasti melakukan sekian-sekian. Bika. Jadi ba tu boleh masuk pada dhamir, ka tu dhamir. Ka tu dhamir. Kalau huruf lain tak boleh. Ini menunjukkan ba tu asal. Tak apalah. Yang ketiga, dalam qasam isti'tafi hanya ba sahaja digunakan. Contohnya, billahi hal qama Zaidun. Misalnya kita kata, demi Allah, adakah Zaid telah berdiri? Ini qasam isti'tafi. Dalam bentuk pertanyaan. Maknanya jumlah jawab dia tu adalah dalam bentuk bukan cerita, tapi tanya atau lain-lain lagi lah. Jadi kita boleh sebut billah, tak boleh sebut wallahi hal qama Zaidun, tak boleh lagu tu. Harap habis itu. Haraf tak pula hanya digunakan sebelum perkataan Allah dan Rabb sahaja. Anda tidak boleh berkata Tar-Rahman, boleh. Tallah boleh, Tar-Rahman boleh, Tar-Rahim, tak lain-lain lah, banyak lagi lah lain nama-nama Tuhan, tak boleh. Bagaimanapun kata As-Suhaili, sesetengah orang Arab tetap menggunanya sebelum perkataan Ar-Rahman. Dia kata Tar-Rahman dan perkataan hayatak, tahayatik, demi hidupmu. Dia guna kan. Tapi setakat itulah, tidak luah. Nak pergi jauh, Tar-Razzaq misalnya, tak boleh. Setakat Tar-Rahman tu ada lagi guna. Tar-Rahman orang Arab guna lah, bukan dalam Quran. Orang Arab guna. Tahayatik boleh, bihayatik, kalau bihayatik memang boleh. Gitu. Tapi tahayatik setengah-setengah orang Arab ada guna. Tapi untuk beberapa perkataan itu sahaja ia boleh. Ini menunjukkan waw dan tak bukan haraf qasam yang asal. Haraf qasam yang asal ialah ba. Tu nak ayatnya. Sebab kita duk bincang ni hak nombor 1, pasal hak nombor 1, iaitu alat perkataan yang digunakan untuk bersumpah, menunjukkan makna sumpah. Hak tu sejauh mana, seluah mana perbincangannya. Menurut Az-Zamakhsyari, perbezaan antara ta dan ba qasam ialah ba merupakan haraf qasam yang asal. Haraf qasam yang asal. Sedangkan ta hanya merupakan ganti kepada haraf ba. Dia kata, sebabnya ba dianggap sebagai haraf qasam yang asal ialah kerana penggunaannya paling luas berbanding haraf-haraf qasam yang lain, tetapi tak mempunyai kelebihan yang lain kerana ia kadang-kadang mengandungi makna ta'ajjub. Ini kata Zamakhsyari. Zamakhsyari ini memang hebatlah, ahli nahwu, pakar nahwu, imam dalam ilmu balaghah. Sehingga ahli-ahli ilmu balaghah kata kalau tak ada dua orang ni, orang tak erti balaghah, tak tahu apa balaghah. Laulal a'rajan lajuhilatil balaghah. Kalau tak ada dua orang hak kecok ni, bahasa kita kata kecok, pencang lah, jalan tak betul ni kecok. Nescaya ilmu balaghah ni orang tak tahu gapo dia ilmu bahasa Arab, seni bahasa Arab. Siapa tahu tu? Siapa dia dua hak kecok tadi? Zamakhsyari dan Sakaki.
Dua-dua ni orang hebat dalam ilmu balaghah, dalam nahwu. Kalau dalam nahwu, penyelesaian nahwu kena tengok kitab kasyaf dia, tafsir kasyaf dia tu. Sebab benda lagu ni cuba tengok dia royak tu tepat. Sebab tu ulama-ulama, walaupun ada banyak perkara dia ni tidak beres lah kata, tidak beres tafsir dia tu dalam banyak perkara, tidaklah kata muktabar. Tapi kalau dalam bab nahwu, bab seni bahasa ni, orang rojok belaka. Orang lupa dah kepada dia tu siapa. Dia tu Mu'tazilah asalnya. Dan dalam tafsir dia tu pun banyak unsur-unsur Mu'tazilah. Dan hebat dia ni sehingga orang buat cerita lah, buat cerita, tak tahulah cerita tu. Kita kata orang sekadar cerita. Siapa orang kata bahas dengan Imam Ghazali kan? Seminggu bahas. Ni cerita lah. Seminggu bahas. Seminggu bahas tu 3 hari tu orang faham lagi. Lepas tu 4 hari lagi tu tak faham belaka. Dia 2 orang tu je faham. Nak rayaknya lebih. Jadi tak lawan dia tu Imam Ghazali tu. 4 hari lagi tak faham. Jadi orang dengar saja, tak tahu gapo. Katanya lah ni. Katanya. Jadi Imam Ghazali pun letih dah juga. Teruk juga nak kira. Kalau tidak sabit Tuhan kasah ke dia. Lauh mahfuz. Sampai gitu mu lah. Lauh mahfuz. Jadi tak boleh jawab. Sama kesana tanya dia tak boleh jawab. Banyak. Tapi dia lenggok lah kata tengok lauh mahfuz. Jawab lagu ni. Akhir sekali katanya Zamakhsyari pun mengaku lah. Banyaklah peristiwa dia dengan Zamakhsyari ni, banyak Imam Ghazali. Jadi katanya sekali lagi katanya dia tu pun masuk ahli sunnah akhirnya kerana Imam Ghazali lah. Jadi hak cerita lauh mahfuz ke apa tu sekadar cerita. Sebenarnya kita orang yang mengaji hadis ni tak say benda lagu tu tak say. Sebab apa? Tak ada dalam hadis sebut Nabi pernah tengok nampak lagu tu. Sahabat-sahabat seramai-ramai sahabat tak ada. Kalau ada orang lain mungkin orang kata apa-apa mustahil kau tak tunjuk. Bukan masalah tu. Masalahnya biar betul dulu cerita tu. Biar betul dulu cerita. Tak boleh nak kira ikut sedap buat cerita macam dongeng itu, tak boleh. Agama ni. Sebab tu kita tak boleh terima. Cuba kok mana-mana pun dari segi nak rayaknya memang hebat lah Zamakhsyari ni. Zamakhsyari ni hebat. Berlawan dengan Imam Ghazali hak hebat tu pun dia letih. Tak boleh jawab dia. Begitulah cerita. Jadi itu Zamakhsyari kata. Jadi Zamakhsyari pun terima bahawa ba ni hak asal. Adapun waw dan tak itu bukan hak asal. Tu ialah nak ayatnya. Seterusnya bahagian-bahagian ayat qasam. Hal tu kemudian kita sambung semula insya-Allah. Jadi kena sabarlah. Kalau terasa berdengung sikit pun kena sabarlah. Pasal dia dah kena nak ayat tu beri kemah, biar habis ayat. Baru dah tahu. Lepas tu mana lekat sebanyak mana orang ni boleh cetung, orang ni boleh apa dah usah beledi. Tu terpulang lah masing-masing lah. Kita cuba tu ikutlah demo. Boleh sebanyak mana. Tu masing-masing tu. Wallahu a'lam. Subhanallah.